Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Cuba renung. Dalam surah ini tak boleh kita hanya ambil setakat Alhamdulillahirrabbilalamin saja. Kena ambil dua-dua. Iaitu kita mengiktiraf. Maka kalau orang Kristian nak guna Allah sebagai Tuhan, janganlah kita terlalu emosi sangat. Terlalu emosi sangat. Sebaliknya kita berfikir. Maknanya dari segi fitrah ciptaan Allah, tergerak juga di hati dia ingin bertuhankan Allah. Jadi secara teorinya lebih baik daripada dia bertuhankan syaitan. Seburuk-buruk manusia, kalau dia bertuhankan Allah, kurang jahatnya berbanding manusia yang tidak mahu bertuhankan Allah. Maka di situ kita nampak ada ruang dibuka untuk kita mendekati orang ini. Tetapi dari sudut lain pula, dari sudut surah ini pula, jangan kita hanya mengambil setakat Rabbil Alamin saja. Tak boleh. Perkara yang kedua yang saya rasa kita boleh tengok, apa sikap orang Islam? Daripada fakta-fakta yang kita kumpul, apa sikap kita orang Islam atau respon kita terhadap perkara ini? Setakat yang saya cari dan saya cuba kumpul, ada tiga sisi pandangan. Satu, pandangan bersetuju. Yakni bersetuju orang Kristian nak guna nama Allah. Tetapi konsep bersetuju yang dipersetujui di sini bukan setakat setuju dalam majalah Era, tapi setuju saja. Asalkan orang Kristian nak guna nama Allah, pakailah. Baik dalam Injil ke, dalam majalah ke, di mana-mana ke, tak ada larangan. Jadi yang ini saya nampak bersetuju secara mutlak. Boleh sahaja mereka nak guna untuk upacara agama mereka. Dan setakat yang saya catat, ini maklumat tahun 2004 yang saya kumpul. Jadi sebab itu saya melihat lebih bermanfaat jika kita mengambil sudut As-Samadiyah dan Al-Ahadiyah sebagai matlamat perbincangan ataupun landasan perbincangan. Kerana itu sedikit sebanyak boleh memberi penjelasan kepada kekeliruan atau persoalan-persoalan atau tanda tanya yang mungkin berlaku dalam diri kita selama ini. Kerana ialah tuan-tuan sekalian, pendapat kadang-kadang dia dibuat kesimpulan daripada maklumat yang tidak sempurna. Dan siapa boleh mendakwa dia mendapat maklumat yang betul-betul sempurna? Itu keadaannya. Jadi kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Baik, itu yang pertama. Mana-mana nama dia al-aidah ila nafsihi, yang berbentuk sifat nafsiyah, yang merujuk kepada zatnya secara langsung, hiya huwa, maka sifat itulah dia. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi wa ma ta'allaqa bi sifatin lahu, tetapi apa-apa yang bersifat kaunuhu itu jadi makanya fahiya asma'ul lahu, maka yang tu dia panggil nama bagi Allah. Itu sebab dia panggil walillahil asma'. Bagi Allah ada banyak nama. B ini bolehlah kita umpama seperti mata kail atau penyangkut yang ada pada awal ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dia seumpama penyangkut yang akan mengait dan mengikat semua perkara yang kita lakukan atau semua perbuatan yang kita buat dalam kehidupan kita. Maka apabila segala perbuatan itu
dihubungkan dengan Allah, insya Allah dia dapat membantu kita untuk cuba mengelak daripada banyak berbuat silap atau melakukan banyak dosa. Kalau tuan-tuan balik kepada surah Al-Fatihah tadi, Rabbil Alamin itu adalah alasan, penjelasan kepada kenapa manusia perlu syukur kepada Allah. Dia bukan ayat yang terpisah. Dia bukan ayat yang boleh kita pisah daripada kalimah Alhamdulillah. Jadi maknanya kalau nak ambil Allah sebagai Tuhan sekalian anak, dalam konteks kita perlu menyucikan Allah. Dalam konteks kita perlu sujud kepada Allah. Dalam konteks alif lam, al, segala puji, segala sujud, segala rendah diri, itu hanya untuk Allah. Barulah boleh kita ambil Allah sebagai Rabbil Alamin. Sebab itu tuan-tuan tadi saya cakap, cuba perhati baris Rabbi itu kat mana? Kat bawah. Sebab dia keterangan kepada lillahi, iaitu badal kepada Allah. Ini konteks ayat. Adapun huraian yang diberi oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi itu, pada saya tidak berapa tepat. Dan tuan-tuan, kenapa dia suruh kita baca Quran? Kenapa dia suruh kita baca Quran dan dirikan salat? Allah bagi tahu, "Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwa haqq." Dan apa yang kami wahyukan kepada kamu itu, wahai Muhammad, daripada Quran itu huwal haqqu, dialah yang sebenarnya. Bahasa di sini menyebut huwal haqqu. Huwa sebagai mubtada, al-haqqu sebagai khabar, ditambah alif lam. Maknanya ayat ini bukan nak beritahu Quran itu benar, tetapi ayat ini menegaskan dialah yang sebenar, dialah kebenaran. Makna kalau kita nak mencari kebenaran, kembalilah kepada Al-Quran. Tetapi dari sudut makna, apabila Allah mengatakan begini, bermakna ada di kalangan kita ini yang kurang yakin dengan Al-Quran. Dan kata Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair berkata, "Uzkuruni bitta'ah." Maksud ayat "fazkuruni azkurkum" itu dia mentafsirkannya begini. Sa'id bin Jubair ini tuan-tuan para sahabat ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dia mengatakan "fazkuruni azkurkum". Makna apa dia? Uzkuruni bitta'ah. Kamu berzikir dan ingatlah kepada aku dengan mentaatiku. Maknanya kalau kita mentaati perintah Allah, dari sudut amalannya kita waktu itu ingat kepada Allah, maka ingat kita itu juga dipanggil sebenarnya zikir. Maka azkurkum bis-sawabi wal maghfirah. Maka ketika itu bila kamu taat, aku akan ingat kepada kamu pula, wahai hamba-hamba, dengan pahala dan keampunan. Itu kata Sa'id bin Jubair. Tuan-tuan, bila kita kena banjir besar, baru nak kenal Allah, baru nak cari Allah. Sampai Mekah kita pergi, tuan-tuan sekalian, berdoa depan Kaabah. Tabiat orang Malaysia ni, apa saja masalah pergi doa depan Kaabah, mentang-mentang duit banyak, buat dosa kat rumah banyak-banyak. Lepas tu tiba-tiba susah, baru pergi depan Kaabah minta, "Ya Allah, ya Allah." Balik jadi macam tu pula. Itulah perangai munafik orang Melayu kita. Mentang-mentang duit ada. Memang kita pergi doa depan Allah, kita pergi doa depan Allah, Allah terima doa kita. Di depan Kaabah lagi-lagi Allah terima, tapi balik kita bohong semula dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, ini benar-benar nifak yang tak perlu. Mentang-mentang kita ada falsafah, kita nak buat benda yang mungkar, tak perlu membina benda-benda macam tu dalam negara, tak perlu. Itu membuka ruang kepada datangnya berbagai unsur-unsur yang boleh menghancurkan kita. Bagi saya, berdirinya patung besar di Batu Kif itu pun sudah menyakitkan hati saya. Hari-hari kita terpaksa pandang benda mungkar macam itu. Tapi
atas dasar kebebasan beragama. Kalau kita cakap macam ni, orang kata kita sempit. Maaflah tuan-tuan, sedikit luahan rasa daripada saya yang tak ada nama. Jika ada apa-apa yang kita buat itu kita tidak anggap dia sebagai sembahan kepada Allah, bermakna di situ kita sudah terpisah daripada Allah dengan kehidupan kita. Maknanya kehidupan kita sudah menjurus kepada untuk urusan kita dan Allah urusan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bahaya perasaan seperti ini. Perasaan seperti ini seolah-olah menggambarkan manusia boleh memisah. Boleh memisah kehidupan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pendepanan iyyaka ini tuan-tuan. Pendepanan iyyaka ini dalam ibadah memberitahu kita bahawa sehingga dalam menyembah Allah sekalipun jangan perbesarkan diri kita sebagai yang menyembah, tetapi perbesarkan Allah sebagai yang disembah. Maka tuan-tuan sekalian, saya nak sebut satu perkara yang bukan disebut oleh saya. Yang bukan disebut oleh saya, tetapi saya tak silap baca. Memang saya baca tulisan ini pernah disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi contohnya. Di antara perkara yang seperti ini ialah contoh perkara halus. Apabila kita mengerjakan sesuatu ibadat tetapi untuk merasai kepuasan diri. Demi kepuasan diri kita. Kita beribadat demi kepuasan diri kita, bukan kerana untuk beribadat kepada Allah. Walaupun kita kata lillahi ta'ala, tetapi dari segi berperasaan kita merasakan puas hati saya bila saya boleh buat macam ni. Tuan-tuan sekalian, dia kaitkan benda ini dalam isu haji dan umrah contohnya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum.